Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Ramai yang tanya saya, mana AA pergi? Mana AA pergi? AA pun tak tahu AA pergi mana. Ada je duduk kat rumah, tahu tak? Sebenarnya saya ada je tengah susun atur balik jadual. Lepas tu mungkin saya akan masukkan satu lagi segmen untuk hari Jumaat. So dekat situ mungkin saya akan share tentang info-info pasal Islam lah. Dan kalau ada antara korang yang tak suka dengan video tu, korang boleh skip je. Tunggu je lah video kriminal saya yang lain. Okay, sebelum kita start video kali ni, saya nak tanya korang, dah beli ke It's Me Mr. Kudap? Macam yang korang tahu, It's Me Mr. Kudap ni dia ada 3 jenis produk. Yang pertama, dia orang ada dry vegetable, yang ini. Lepas tu dia ada dry fruit, yang ini, dry fruit. Dan dia orang ada salted egg fish skin. So kalau korang nak dapatkan 3 produk ni, korang boleh pergi ke ruang description dekat bawah. Saya akan tinggalkan contact information dekat bawah. Okay? Kita juga ada 4 Chocoja viral yang ada kat atas ni. Dia ada dark Oreo, yang ini Milo. Lepas tu dia orang ada strawberry dan juga ada white Oreo. Yang ini white Oreo. So korang yang tak suka manis tu, inilah dia. Dan kalau korang nak dapatkan produk ni, korang boleh pergi ke ruang description kat bawah. Saya akan tinggalkan contact information kat bawah. Okay? Okay, saya tak nak ambil masa korang. Kita terus ke kes malam ni. Saya akan sharekan dengan korang tentang kes tragedi Lombong Taman Putera Perdana. Yang masa tu meragut banyak sangat nyawa kan. Lepas tu katanya Lombong ni adalah kediaman berjuta-juta jin. Allah alam lah betul ke tak. Okey, dulu saya pernah cerita pasal karak lama tu kan. Lepas tu saya ada cakap yang saya macam ada rasa didatangi tu kan. Padahal masa tu sebelum saya cerita pasal karak lama tu, macam saya ada dah niat dalam hati dah. Niat je dalam hati cakap aku nak cerita pasal kat sana, yang ada kat sana. Jadi kalau ada yang kat sana macam terasa hati ke apa, maafkanlah macam tu kan. Konon-kononnya macam minta izin lah kononnya. Lepas tu baca-baca doa lah supaya Allah lindungi kita kan. Sekali masa sembahyang subuh tu macam ada rasa jugalah macam ada benda dekat belakang yang macam tengah tengok kita tengah sembahyang macam tu kan. Tapi time tu saya rakam pada malam hari. Malam hari sehingga ke subuh. Subuh tu lepas subuh baru saya tidur. Tapi kali ni saya rakam tengah hari. InsyaAllah selamatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah sedia? Jom kita mula. Pada 3 Oktober 2018, negara kita dikejutkan dengan kematian 6 orang anggota penyelamat, iaitu pasukan penyelamat DIA, PPDA dan juga SAR. Jadi sebenarnya kes macam ni tak pernah lagi berlaku dalam sejarah Malaysia tau. Sebab itulah masa tu heboh dengan berita ni. Dan kes ni hangat pun bukan sebab ada mangsa lemas dekat Lombong tu, tapi sebab kematian 6 orang pasukan penyelamat tadi. Kiranya kematian pasukan penyelamat yang agak ramai meninggal dalam satu masa yang sama. Petang 3 Oktober tu, Muhammad Ilham Fahmi bin Muhammad Azam yang berusia 17 tahun masa tu, dia bermain bergurau-gurau dengan 2 orang lagi kawan dia. Katanya dia buka baju, lepas tu dia berlari-lari di atas jambatan dekat Lombong tu. Dan tiba-tiba dia tergelincir dan jatuh ke dalam Lombong tu. 2 orang kawan dia yang tengok tadi panik lah kan. Lepas tu dia terus terjun untuk selamatkan kawan dia si Fahmi ni. Mereka cuba sedaya upaya untuk selamatkan Fahmi ni, tapi disebabkan arus air yang sangat kuat masa tu, diorang tak berjaya nak selamatkan Fahmi ni. Dan katanya diorang pun macam hampir-hampir lemas dalam proses untuk selamatkan Fahmi tu. Katanya masa tu ada jugalah orang awam yang tolong sekali dalam misi mencari petang tu. Lepas tu dalam jam 5.19 petang, Balai Bomba Selangor ni terima panggilan telefon. Kiranya panggilan kecemasan lah untuk melaporkan yang remaja tadi jatuh dalam Lombong. Lepas tu seramai 10 anggota bersama 2 jentera daripada BBP Cyberjaya dan juga Shah Alam dikerahkan ke tempat kejadian. Okey, kronologi untuk menyelamat mangsa tu macam ni. Dalam jam 6.30 petang, lepas dah terima panggilan telefon yang mengatakan ada remaja yang jatuh ke dalam Lombong tadi, 10 orang anggota daripada Balai Bomba Cyberjaya dan juga Shah Alam dikerahkan ke tempat kejadian dekat Lombong Taman Putera Perdana tu lah. Dalam jam 8.55 malam, barulah anggota tu semua sampai ke tempat kejadian. Pada jam 9.15 malam, anggota bomba dah siap dah semua kelengkapan diorang untuk turun ke dalam Lombong tu untuk mulakan proses penyelamat. Masa tu mereka semua ikat tali yang sangat panjang di antara satu sama lain. Jadi daripada tebing atas tu, diorang hulurkan tali yang panjang tu ke bawah dengan perlahan-lahan macam tu. Lepas tu ahli penyelamat tu dapatlah turun dekat bawah kat dalam Lombong tu kan. Dan masa tu ahli penyelamat ni terus mencarilah kat mana mangsa tu hilang kan, kat mana mangsa tu tenggelam. Tapi sebab arus air Lombong tu kuat sangat, seorang demi seorang anggota bomba ni tertarik ke dalam arus tu tau. Katanya kalau hari-hari biasa Lombong kat situ tu gelombang airnya taklah kuat sangat.
Malah orang-orang kawasan situ boleh buat mandi-manda tau. Tapi kalau hari hujan, gelombang air tu memang kuat sangat. Lepas tu dia macam ada pusaran air kat dalam lombong tu tau. Lebih kurang jam 9.45 malam tu, anggota penyelamat yang ada kat atas tebing tadi, diorang cuba untuk selamatkan kawan mereka yang dah ditarik arus tadi. Katanya lebih 30 minit jugalah untuk diorang cuba selamatkan kawan-kawan mereka. Lepas mereka dah berjaya bawa naik anggota-anggota yang lemas tadi, diorang terus buat bantuan CPR. 5 minit lepas tu, dalam pukul 9.50 malam, pasukan perubatan daripada Putrajaya yang ada dekat tempat kejadian tu mengesahkan yang 6 anggota penyelamat tadi meninggal dunia kerana lemas. Dalam jam 11.30 malam, kesemua 6 jenazah anggota bomba tu dibawa ke Hospital Serdang untuk proses bedah siasat. Jadi anggota bomba yang meninggal dunia ni adalah Muhammad Fatah Hashim, 34 tahun, Izzatul Akma Wan Ibrahim, 32 tahun, Mazlan Omar Baki, 25 tahun dan Yahya Ali, 24 tahun. Jadi diorang ni daripada Balai Bomba BBP Pelabuhan Kelang. 2 lagi anggota bomba yang meninggal dunia daripada BBP Shah Alam, iaitu Adnan Othman, 33 tahun dan Muhammad Hifzul Malik Syari, 25 tahun. Katanya anggota yang paling muda iaitu Yahya Ali tu dia yang turun last kali sebab nak selamatkan kawan-kawan dia yang lain. Tapi Allah lebih sayangkan dia. Jadi mayat remaja yang tergelincir tadi sebenarnya jumpa keesokan harinya, lebih kurang 800 meter daripada tempat dia lemas tu. Kiranya dah dihanyutkan oleh air sejauh 800 meter macam tu. Jadi lepas dah dengar berita kematian macam ni, ramailah netizen ni yang macam share juga pengalaman diorang yang mungkin duduk dekat-dekat dengan situ ataupun mungkin diorang pernah pergi dekat situ. Ramailah orang yang tahu tentang sejarah Lombong ni share cerita masing-masing, share cerita ngeri masing-masing. Jadi ada satu perkongsian dekat Facebook ni, dia pernah tinggal berdekatan dengan Lombong tu. Katanya Lombong tu memang sangat dalam dan juga dia ada arus songsang. Bayangkan kalau arusnya dekat atas, dekat permukaan air ni dia pergi ke arah sini, ke arah kiri, tapi yang bahagian bawahnya tu dia pergi ke arah kanan. Jadi dia akan ada satu circle lah kan, dia akan jadi satu circle macam tu. So itulah yang bahaya kalau terlemas dekat kawasan situ, memang kita akan ada kat bawah tu je, akan jadi pusing, berpusar-pusar macam tu kan. Rupa-rupanya dulu pernah ada jentolak tau yang jatuh ke dalam lombong tu, dan sampai sekarang jentolak tu tak jumpa-jumpa. Boleh bayangkan tak betapa dalamnya lombong tu. Yelah, jentolak bukannya ringan pun kan. Jadi logik lah kalau jentolak tu jatuh, lepas tu terus sampai ke dasar. Tapi yang peliknya tak jumpa-jumpa tau. Itu yang pelik. Ke pasukan diving dia tak turun sampai dasar. Wallahualam lah kat mana jentolak tu pergi. Ada juga orang yang cakap yang sebenarnya tempat tu jadi tempat orang buang ilmu, buang sihir, buang saka dan buang benda-benda yang negatif lah. Kalau jadi tempat pembuangan ni, biasanya akan penuh dengan energi negatif lah dekat situ kan. Ada juga yang share kalau tengah hari Lombong tu nampak macam tenang je, macam tak ada apa tau. Tapi kalau malam hari, katanya Lombong tu macam agak seram lah. Dan macam ada benda yang menyeru kita untuk pergi ke sana. Dan individu ni, dia mengiyakan memang tempat tu tempat untuk orang buang sihir. Dan katanya kawannya pun buang sihir dekat situ juga. Jadi sebenarnya masa tu, dalam masa 2 bulan je, Lombong tu dah makan korban sebanyak 14 orang tau. Persoalannya, betul ke Lombong ni ada benda-benda yang mistik sehingga makan korban sebanyak tu kan? Betul ke benda ni semua melibatkan benda-benda gaib? Jadi adalah seorang pengamal perubatan Islam ni, orang yang lebih tahulah, lebih arif dengan hal-hal gaib ni, dia pergi untuk buat perdamaian, pergi untuk buat rundingan dengan jin-jin tu. Katanya dia berjaya tangkap ketua jin yang ada dekat situ. Dan ketua jin tu mengaku yang Lombong tu adalah tempat tinggal mereka. Katanya dia ada lebih kurang 14 juta pengikut tau. Lebih ramai daripada penduduk Malaysia Okey, dia orang jelaskan lagi yang rupa ketua jin ni dia besar tau. Badannya tinggi. Dia berpakaian hitam, rambutnya panjang dan katanya jin ni ditangkap dalam badan mayat mangsa mati lemas tadi. Dan katanya ketua jin ni dia tak ada agama dan umur dia lebih kurang 11 juta tahun. Rumah dia, kediaman dia dekat tapak Lombong tu lah. Wallahualam lah, sebab saya tak ada kat tempat kejadian, saya tak tahu apa yang betul-betul berlaku kat sana. Saya tak boleh nak komen apa, saya cuma bagi tahu berdasarkan apa yang dilaporkan je. Sebab ada yang cakap hari tu, kau ni cakap macam kau ada kat tempat kejadian je. Korang ingat saya ada poket Doraemon? Boleh putar masa, boleh pergi ke masa depan, boleh pergi ke masa belakang nak tengok apa yang jadi. Memang tak lah, baca. Antara kisah lain pula, ada 2 orang lelaki namanya Faizal dan juga Khairul. Jadi Faizal dan Khairul ni adalah kawan kepada arwah Fahmi tadi. Masa tu dia orang duduk rehat atas batu. Lepas tu dia orang ambil gambar sama-sama. Sekali dekat belakang dia ada macam satu sosok tau, sosok hitam macam ni.
Ada laporan yang mengatakan 2 orang ni adalah ahli bomba. Tapi dalam laporan yang lain, dua orang ni adalah kawan kepada mangsa lemas tadi. Dan laporan tu macam diakui oleh kawan mangsa sendiri. Jadi dia 2 orang ni lah yang terjun untuk selamatkan arwah Fahmi tadi. Lepas dah nampak keadaan tak terkawal, yang dia orang pun hampir lemas tadi kan. So dia orang pun buat keputusan untuk naik dan tunggu pasukan penyelamat untuk sampai. Jadi masa dia orang jumpa mayat mangsa keesokan hari tu, ada benda pelik juga yang berlaku sebenarnya. Jadi masa ibu arwah Fahmi ni buat pengecaman, dia pengsan dekat tempat kejadian tau. Jadi adalah orang yang ambil gambar ibu arwah ni tengah pengsan masa tu. Dan dalam gambar tu sebenarnya ada nampak macam gumpalan rambut yang kerinting macam tu. Dan katanya rambut tu bukan milik ibu mangsa. Lepas dah jumpa mayat anak dia tadi, katanya keluarga ni, semua ahli keluarga ni diganggu dengan hantu lombong tu. Okey, ibu kepada arwah Fahmi ni namanya kita panggil dengan Kak Wati. Lepas arwah Fahmi dikebumikan malam tu, katanya ada banyak sangat benda-benda yang ganjil yang jadi. Malam kedua arwah meninggal, dia perasan macam ada orang yang tengah perhatikan dia. Dan makhluk tu berbulu hitam legam. Katanya bila malam je dia akan rasa takut. Dan sampai ke saat laporan ni keluar, dia masih lagi tidur dengan buka lampu. Sebab takut untuk tidur tutup lampu. Korang tahulah kan, kalau tutup lampu ni, benda-benda jahat tu semua senang untuk menampakkan diri. Lepas tu dia cakap, lepas je kejadian tu, dia selalu rasa takut. Dan juga bahu dia ni, dia macam rasa sakit, selalu lengur-lengur sakit macam tu. Macam ada benda yang bertenggek atas bahu dia. Kalau dia nak lelapkan mata, dia nak tidur je, lepas tu macam dia rasa macam fikiran dia ataupun perasaan dia ni ditarik ke lombong tu tau. Sampaikan dia rasa takut untuk tidur. Bukan tu je, kalau dia lelapkan mata, dia tutup je mata macam ni, lepas tu dia akan terbayangkan makhluk yang berbulu hitam legam menghampiri dia. Rasa takut dia tu sampaikan kalau nak pergi ke bilik air sekalipun, dia akan berteman tau. Dia akan minta orang tolong temankan dia. Kesian kan, sampaikan dia rasa takut untuk ada kat rumah sendiri. Biasanya kalau benda macam itu, sebenarnya dia bukan ada dekat rumah tau, tapi dia ada dekat tubuh orang tu. Jadi kat mana pun orang tu pergi, kat mana pun orang tu menyorok, benda tu tetap akan ikut dia juga. Jadi sebenarnya bukan dia je yang rasa benda pelik. Sebenarnya suami dia, anak-anak dia yang lain pun turut rasa benda yang pelik juga. Benda yang sama juga. Suami dengan anak dia cakap, hari kedua kematian arwah tu, diorang pun rasa macam ada benda janggal juga. Diorang rasa macam ada je kelibat-kelibat hitam yang macam lalu-lalang dalam rumah dia tu. Jadi masa wartawan mewawancara keluarga mangsa ni, si Khairul, kawan baik kepada arwah Fahmi tadi, dia ada datang ke rumah tu. Jadi Khairul ni adalah salah seorang yang cuba selamatkan arwah Fahmi tadi. Khairul ni cakap dia pun tak boleh nak masuk ke rumah dia sendiri selepas cuba untuk tolong keluarga mangsa ni. Katanya dia selalu dihantui dengan rasa takut. Dia cakap sebelum ni dia ni jenis hati kering tau, macam tak takut ke orang lah, tak takut ke apa-apa lah. Dia dengan kawan dia cuba untuk selamatkan arwah Fahmi tu kan. Lepas tu dia ceritalah yang dia ambil gambar dengan Faizal tadi, dan ada satu sosok yang macam manusia dekat belakang dia. Lepas tu dia perasan lepas kejadian ni, macam selalu ada bayangan hitam yang memperhatikan dia. Jadi ibu arwah Fahmi ni cakap yang dia dah cuba untuk berubat, dah pergi berubat ke beberapa ustaz, tapi semuanya cakap benda yang sama. Jadi bila gelap malam je, dia akan rasa dihantui dengan rasa takut dan bulu romanya akan meremang. Dia macam rasa ada sesuatu yang datang pada dia. Okey, yang paling ekstrim, yang paling seram saya rasa, hantu-hantu lombong tu semua, dia orang datang dalam mimpi ibu arwah ni tau. Dan dia orang siap tunjuk lagi muka masing-masing. Katanya ada 2 sosok yang datang. Yang satu tu sama macam dalam gambar tadi, yang rambut menggerbang macam tu kan. Dan yang satu lagi mukanya tu rompong sebelah. Lepas tu dia cakap kat rumah dia tu selalu ada bunyi orang melompat, bunyi sudu dilaga-lagakan dengan cawan. Macam tengah buat air lah kot, ketung-ketung. Bukan ketung keting Okey, keting macam tu. Lepas tu bunyi alih-alih kerusi, kruk macam tu kan. Ada juga bunyi-bunyi yang menyeramkan. Dan yang paling menakutkan, ada macam sepasang mata tengah perhatikan dia. Katanya banyak lagi lah bunyi-bunyi yang menunjukkan memang mereka ada kat sana. Sebenarnya kes kematian ahli bomba ni ramailah yang kritik, ramailah yang bagi pendapat yang macam agak negatif lah. Mereka cakap dah tahu dah air deras masa tu, kenapa nak pergi selamatkan juga? Padahal dah agak pasti dah budak tu memang dah tak dapat nak diselamatkan. Sampaikan akhirnya meragut 6 orang anggota penyelamat. Jadi ramai gila lah netizen kita yang mempertikaikan hal ni. Dan sebenarnya macam korang tahu, mangsa tu jatuh, ada juga orang kawasan sekitar yang tolong cari. Tapi petang tu tak jumpa juga kan. Jadi sebenarnya family mangsa ni tak ada mendesak pun, tak ada memaksa pasukan bomba tu supaya cari juga anak dia malam tu. Sebab sebenarnya ramai yang kritik family mangsa. So dia orang buat statement lah yang dia orang tak desak untuk cari malam tu juga.
Tapi mungkin disebabkan amanah dan juga tanggungjawab pasukan penyelamat ni, memang tugas mereka untuk mencari dan menyelamatkan. Walaupun setengah orang tu memang dah yakin gila dah mangsa ni memang meninggal dunia kan. Tapi orang kata selagi mayat tu tak dijumpai, selagi tak ada pengesahan tu, walaupun ada kemungkinan 1% untuk mangsa tu hidup, pasukan penyelamat ni bertanggungjawab untuk mencari tau. Hebat kan dia orang. Jadi sebenarnya ada seorang ustaz ni cakap dengan anggota penyelamat yang lain yang tengah bersedih macam tu lah. Dia cakap jangan sedih. Diorang semua mati dalam keadaan yang mulia. Mati untuk menyelamatkan orang lain tu adalah mati syahid. Dan katanya muka anggota-anggota yang meninggal dunia ni semuanya muka yang bersih-bersih. Malah ada yang cakap seolah-olah muka mereka ni tersenyum. Sekurang-kurangnya diorang dah tahu dah pengakhiran diorang macam tu kan. Kita ni belum tentu lagi. The end. Okay guys, pengajaran kali ni simple je. Pertama sekali, hargailah pasukan barisan hadapan negara kita. Yang kadang kita tak sedar mereka sanggup untuk korbankan nyawa diorang untuk selamatkan kita. Yelah, untuk pastikan kita hidup aman daripada orang jahat. Kat sini kita boleh tengok pengorbanan pihak bomba kan. Tapi bukan bomba je sebenarnya, askar, polis, doktor dan sebagainya. Dan sebagainya tu ramai lagi lah. Yang kedua, kalau kita dah tahu dah kan tempat tu keras, jaga adab, jaga mulut, jangan celupar. Dan korang tahu kan, dia nampak kita, kita tak nampak dia. Saya tak tahu dan saya tak pasti apa yang mereka tengah bergurau atas tu sampai tergelincir jatuh kan. Tapi kita yang masih hidup ni, selalu ingatkan diri kita, jangan bergurau dekat tempat yang tak sepatutnya. Jangan ambil benda yang tak sepatutnya. Jaga adab kalau masuk tempat orang. Kena selalu ingatlah, bumi Allah ni bukannya kita seorang je yang huni. Maksudnya bukan kita manusia je yang huni. Banyak lagi makhluk-makhluk lain. So marilah sama-sama kita doakan kepada mangsa-mangsa ni, semoga syahid milik mereka. Al-Fatihah. Okay guys, saya dah cerita, korang pun dah dengar. Terima kasih sebab sudah dengar sampai ke saat ni. Maaf kalau ada yang terkurang daripada saya, dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. Last sekali saya minta maaf kalau ada ahli keluarga mangsa ataupun ahli keluarga yang terlibat dalam penceritaan saya ni. Saya bukan nak menggaru luka yang lama, tapi saya cuma nak berbagi cerita. So kalau ada info-info tambahan, korang boleh letakkan di ruang komen kat bawah. Terutama sekali korang yang berinteraksi secara langsung dengan kes ni. So sebelum ending, kalau korang belum dapatkan produk yang ada dekat atas dengan bawah ni, korang boleh pergi ke ruang description dekat bawah. Dan kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.